Okey, tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya jemput saudari Nur Atirah Batrisha daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Prisin 18-1 untuk menyampaikan tajuk berkenaan dengan cabaran dan menangani isu kos sara hidup. Dengan tanpa melengahkan masa, dengan ini dipersilakan saudari Nur Atirah Batrisha. Dipersilakan. Ke pasar malam membeli pelita, sayang pesanan terlupa sudah. Assalamualaikum mulanya kata dengan alunan madah yang indah. Sejambak mawar seharum kasturi buat peneraja acara, barisan kehakiman intelektual berkarisma, penjaga masa yang setia dengan detak waktunya, barisan cendekiawan yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Mak Kia, seorang janda yang sudah jatuh, ditimpa pula tangga, diceraikan oleh suaminya kerana tidak tahan hidup susah. Anak-anak dibiarkan di bawah tanggungan Mak Kia. Maka bermulalah episod Mak Kia, si penjual nasi lemak pada pagi hari, bekerja di kedai makan pada waktu malam. Dahulu, kehidupan Mak Kia tidaklah terlalu susah. Namun seiring peredaran zaman dengan peningkatan kos sara hidup kini, kehidupan Mak Kia kian berubah. Sudahlah tidak mempunyai ilmu sebelum membuat pinjaman, lalu ditipu pula oleh agen hartanah. Duitnya habis lebur diberi kepada si penipu. Mak Kia hanya mampu meratapi nasib diri dan duit yang hilang seperti ditiup angin. Alahai, malang sungguh nasib Mak Kia. Sedikit senario daripada satu kisah benar saya bentangkan buat renungan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, dasawarsa ini meniti dari bibir ke bibir tentang peningkatan kos sara hidup yang kian menghimpit warga kita. Pasca PKP menyaksikan isu ini menghantui pelbagai golongan, bukan sahaja golongan B40, bahkan lebih parah, makin ramai golongan M40 atau dikira sebagai kategori miskin bandar yang kian bertambah bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Siapakah yang harus dipersalahkan? Tunding telunjuk ke depan, pasti 4 jari lagi menunding ke arah diri sendiri. Maka tampil saya pada hari ini akan mengupas beberapa indikator yang berfokus kepada cabaran dan tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh setiap pihak tentang peningkatan kos sara hidup di negara kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, mari kita bongkar polemik tentang impak yang dihadapi oleh golongan seperti Mak Kia tadi di kenaikan kos sara hidup pada hari ini. Daripada cerita tadi, dapat dilihat dengan jelas titik mulanya sikap tidak berintegriti dalam kalangan sesetengah pihak yang tamak haloba mengawat keuntungan dengan pantas. Kesempitan hidup seseorang itu telah membuka peluang kepada pihak yang pintar namun miskin adab untuk mereka menikmati kesenangan dengan mudah dan pantas. Hendak dipersalahkan golongan miskin adab ini juga tidak tepat kerana sikap membuka pekung di dada telah mengakibatkan kita sendiri yang mengalami kerugian. Dalam keadaan ekonomi yang kian meruncing kini, golongan seperti Mak Kia tadi seharusnya sentiasa berhati-hati agar tiada si buaya darat yang datang menanam tebu di bibir mulut. Datang menghampiri demi memuaskan nafsu sendiri. Tuntasnya, golongan yang tidak berkemahiran mudah dimanipulasi oleh pihak yang bijak memanfaatkan ruang dan peluang secara terbuka pada hari ini jelas menunjukkan implikasi daripada peningkatan kos sara hidup kini. Hadirin dan hadirat yang disantuni, beralih kepada indikator implikasi yang kedua, saya teruskan lagi hujah tentang fenomena inflasi yang kian membarah marca pada ini. Inflasi merupakan isu global disebabkan kenaikan kos bahan api dan juga input pengeluaran. Contoh jelas pada hari ini dari segi kuasa beli pengguna. Setahun lalu, bakul pembelian mingguan hanyalah berharga sebanyak RM70. Namun kini, dengan kuantiti barangan yang sama, bakul pembelian mingguan sudah hampir mencecah sebanyak RM100 disebabkan inflasi yang berlaku. Secara analoginya, peningkatan harga tenaga dan makanan mendorong kepada peningkatan inflasi. Topik hangat yang didebatkan kini juga tertumpu kepada kenaikan harga beras dan gula yang sudah mencecah hampir 2 kali ganda harga asal kerana berlakunya inflasi makanan pada baja. Rentetan itu secara tidak langsung, taraf kebajikan masyarakat semakin menyusut kerana kenaikan tingkat harga mengurangkan pendapatan masyarakat.
Intihannya, ironinya, kuasa beli pengguna masih tinggi di negara kita. Namun, kenaikan kos sara hidup menjadikan inflasi yang kian meruncing. Hadirin sekalian, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula kehidupan kita. Pepatah tentang akan adanya pelangi selepas hujan agak relevan dengan bicara saya yang seterusnya. Bergerak kita kepada indikator akhir tentang tindakan efektif bagi menangani kenaikan kos sara hidup dewasa kini. Pada bulan Oktober lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2023 kepada sidang Dewan. Usul tentang subsidi makanan dan peningkatan subsidi tenaga amat membantu golongan yang terkesan di kenaikan kos sara hidup pada hari ini. Bahkan inisiatif bantuan tunai sedia ada tetap diteruskan selain konsep payung rahmah bagi membantu golongan yang miskin dan rentan di negara kita. Intihannya, kenaikan kos sara hidup dapat diatasi dengan pemberian subsidi secara berfokus kepada pembangunan ekonomi yang inklusif dan mampan melalui beberapa pendekatan yang bersifat umpama dari rakyat kepada rakyat oleh kerajaan khususnya. Hadirin dan hadirat sekalian, umpama berlayar sudah sampai ke pelabuhan, umpama berkayuh sudah sampai ke muara, umpama berjalan sudah sampai ke destinasinya. Kenaikan kos sara hidup merupakan isu global yang tidak hanya terkesan kepada golongan tertentu sahaja. Beberapa sektor utama negara turut terkena tempias seperti sektor perindustrian, pendidikan, pelancongan dan juga sektor kesihatan yang turut menerima bahangnya. Sesebuah masyarakat tidak akan berkembang maju jika hanya terus melihat ke belakang. Sudah tiba masanya paradigma masyarakat diangkat ke satu dimensi baharu. Semoga kita berjaya menjadi sebuah negara pencipta dan pengeluar, bukan lagi sebuah negara pengguna seperti pada hari ini. Sebelum mengundurkan diri, saya tinggalkan satu frasa untuk direnungi bersama. Jika hari ini seorang pemuda berjaya, jika esok pula seorang pemuda berkuasa, siapakah sumbunya? Assalamualaikum.